Hai, apa khabar semua? Saya Tan Sulin dan saya merupakan pengasas bersama Science Media Center atau lebih dikenali sebagai SMC Malaysia. Dan maklumat SMC Malaysia adalah untuk menyalurkan maklumat berdasarkan bukti dan fakta sains bagi menyokong liputan media berkenaan dengan isu-isu sains yang kompleks dan terutamanya ketika ini yang tengah hangat diperkatakan COVID-19. Dan saya merupakan moderator bagi sesi webinar ini yang bertajuk Persediaan Menghadapi Kebiasaan Baru Pasca PKP. Dan ini adalah webinar pertama anjuran SMC Malaysia dengan kolaborasi atau kerjasama Malaysian Health Coalition MHC. Dan pastinya berbagai persoalan yang bermain di fikiran orang ramai ketika ini, termasuk adakah kita dapat kembali kepada kehidupan normal sebelum PKP ataupun apakah persiapan untuk menghadapi kehidupan ataupun seperti kita katakan kebiasaan baru ataupun new normal selepas PKP ini ditamatkan. Dan dan kita tahu bahawa PKP ini ataupun Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan lagi hingga fasa keempat hingga 12 Mei ini. Dan tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan barisan pakar kita pada hari ini. Yang pertama, Dr. Mahalacumi Arujanan. Beliau merupakan juga rakan setugas dan juga pengasas bersama Science Media Center Malaysia dan pakar komunikasi sains, mempunyai PhD dalam bidang komunikasi sains. Dr. Maha mempunyai lebih 17 tahun dalam bidang ini dan juga termasuk bidang bioteknologi dan turut tersenarai sebagai 100 individu paling berpengaruh dalam bidang bioteknologi oleh Scientific American Worldview. Dan beliau juga merupakan pengarah eksekutif Pusat Informasi Bioteknologi Malaysia ataupun MABIK. Dan seterusnya, kita ada Profesor Mengajar Dr. Zubaida Jamil Osman yang merupakan pakar psikologi klinikal di Universiti Berjaya. Beliau merupakan bekas Presiden Persatuan Psikologi Klinikal Malaysia dan mempunyai pengalaman luas dalam kajian dan program bagi menangani isu-isu seperti kemurungan, kegusaran dan tekanan. Dan kita juga ditemani oleh Datuk Dr. Amar Singh, HSS, pakar perunding kanan pediatrik dengan pengalaman lebih 35 tahun dalam bidang berkenaan. Antara jawatan yang dipegang, Ketua Jabatan Pediatrik di Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh dan Ketua Pusat Kajian Klinikal Perak. Beliau juga merupakan ahli Malaysian Health Coalition MHC. Begitu juga dengan Dr. Zubaida. Dan untuk sedikit info, MHC ini ataupun Gabungan Kesihatan Malaysia merupakan gabungan bukan politik yang terdiri daripada lebih 40 organisasi dan individu profesional kesihatan. MHC bukan untuk menyatukan profesional kesihatan, memperkuatkan sistem kesihatan dan menyokong rakyat Malaysia dalam waktu krisis COVID-19 menerusi kata-kata sokongan dan juga nasihat dan bercakap tentang sistem kesihatan. Kita sering mendengar dalam sidang media harian Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham yang selalu menekankan tentang setiap pelaksanaan atau keputusan perlu dibuat Kementerian Kesihatan perlu dibuat berlandaskan fakta dan juga bukti ataupun evidence. Dalam erti kata lain, berdasarkan sains. So soalan pertama untuk Dr. Maha, mengapa dilihat begitu penting setiap keputusan ini perlu dibuat berdasarkan fakta sains? Jadi sains ataupun evidence based dia berdasarkan bukti ini amat penting kerana kesemua keputusan yang kita nak ambil ataupun langkah-langkah yang kita ambil ini kalau dia tidak berdasarkan sains ataupun bukti, tidak berdasarkan evidence, langkah ini tidak akan berjaya membendung pandemik ini. Misalnya ada juga tempat yang di mana semburan alkohol dilakukan di tempat awam. Now, the question is, adakah keberkesanannya tinggi jika alkohol itu disembur di udara? Dan bagaimana pula kuantiti alkohol yang besar itu, adakah dia akan membawa bahaya kepada kesihatan kita? Jadi semua ini patut dilakukan berdasarkan sains. Pemakaian mask, apakah jenis mask yang perlu dipakai oleh masyarakat, itu juga perlu berdasarkan sains. Dan bilakah MCO ini akan berakhir? Dan apakah kriteria yang kita akan consider untuk mengakhiri ini? Jadi pakar dalam keputusan itu pakar epidemiologi perlu
dibincang. Jadi inilah yang dikatakan apa-apa langkah ataupun keputusan mesti berdasarkan sains. Kalau tidak, langkah-langkah ini akan menjadi sia-sia sahaja. Dan mungkin sebelum kita teruskan ke soalan seterusnya, saya ingin melancarkan satu sesi undian ataupun poll, dan poll ni anda boleh menjawab soalannya tentang adakah pengetahuan sains penting untuk masyarakat umum, dan peserta boleh menjawab soalan ni. Saya beri tempoh 30 saat dan kita akan bincangkan soalan ni dengan Dr. Maha kejap lagi. Jadi sebelum kita teruskan dengan poll nanti, kita tanyakan mungkin dari segi soalan keduanya seterusnya. Jadi melihat kepada situasi ketika pandemik ini khususnya seperti pandemik COVID-19, kenapa komunikasi sains ini begitu penting? Tapi sebelum itu saya ingin menjawab apakah poll ataupun result daripada poll ni. Poll ni menyatakan, ditanyakan adakah pengetahuan sains penting untuk masyarakat umum, dan 100% jawab ya. So kita akan teruskan dengan maklumat ini. Mungkin Dr. Maha boleh teruskan dan menjawab dari segi kenapa pengetahuan sains ni penting dan komunikasi sains ni khususnya dalam pandemik krisis seperti COVID-19. Okey, seperti yang saya katakan, apa-apa langkah dan keputusan yang diambil oleh pihak berkuasa patut berdasarkan kepada sains. Tetapi untuk masyarakat umum juga, keputusan yang kita ambil di rumah atau di mana-mana patut berdasarkan sains. Dan ini yang kita panggil informed decision making. Sebenarnya bukan saja semasa pandemik ini, tapi juga masa-masa lain juga, kalau kita lihat sekeliling kita, semua yang kita gunakan ini ada berkaitan dengan sains. Jadi bagaimana kita membuat keputusan apa yang kita nak makan, kalau ada penyakit, bagaimana kita nak merawat penyakit kita, bagaimana kita nak menjaga alam sekitar, semuanya berkaitan dengan sains. Tetapi masa pandemik ini, pengetahuan sains ataupun langkah-langkah kita ambil ini lagi ketara mesti berdasarkan sains. Pada umumnya, pengetahuan sains di kalangan masyarakat kita memang tidak terlalu tinggi. Dan kita juga pernah lihat even sekarang juga, terdapat banyak petua-petua yang telah merebak. Seperti petua makan garlic, bawang putih, daun semambu, makan rasem. So inilah sebabnya kenapa komunikasi sains ini amat penting. Kalau kita lihat semasa pandemik ataupun semasa sebarang krisis yang melibatkan sains, sains ini memang sesuatu yang complicated. Jadi bila sesuatu yang complicated yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum, memang terdapat kebimbangan dan keresahan ini amat tinggi. The fear factor, the fear of the unknown. Jadi bila sesuatu yang baru ini berlaku, memang terdapat kebimbangan. Satu lagi ialah untuk meningkatkan kepercayaan kepada pihak berkuasa. Jadi untuk menurunkan kebimbangan, keresahan, untuk meningkatkan kepercayaan kepada pihak berkuasa, pihak experts terhadap doktor, terhadap saintis, komunikasi sains ini amat penting. Dan bercakap tentang kebiasaan baru, mungkin ini dikira bukan kebiasaan baru tapi merupakan kebiasaan, tapi lebih teruk sekarang kebiasaan baru di mana terlampau banyak maklumat di luar sana yang tidak tepat ataupun fake news, sehingga WHO menggelar situasi ini sebagai satu infodemik. Jadi apakah cabaran yang didemani oleh khususnya bagi wartawan ataupun pengamal media dalam memberi liputan berkenaan dengan COVID-19? Okey, yang sedihnya kan infodemik ini banyak juga yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam authority, those in authority, misalnya Trump. Banyak sekali infodemik yang dihasilkan oleh Trump, seperti beliau menyarankan penggunaan ubatan malaria, hydroxychloroquine untuk mengubati COVID, dan para doktor mengatakan ia memang tidak sesuai. Baru-baru ini beliau menyarankan untuk menyuntik peluntur bleach ke dalam badan manusia dan juga memancarkan UV ke badan manusia. Dan semua ini kita tahu kalau ini memang tidak masuk akal, Jadi infodemik ini memang terlalu banyak, dan masalah, dan juga ada konspirasi teori yang mengatakan virus COVID ini, SARS-CoV-2 ini dihasilkan di makmal dengan sengaja. Jadi bila terdapat banyak fake news dengan pseudoscience, wartawan mempunyai masalah besar untuk mengasingkan informasi yang sahih dengan informasi pseudoscience.
Dan di sinilah cabaran wartawan, dan di sini juga saya sebagai science communicator, saya betul-betul berharap pihak experts seperti para doktor dan saintis lebih banyak berhubung dengan media untuk memberi informasi yang betul. Bukan saja informasi yang betul, tetapi expert sepatutnya memberi informasi dalam bentuk yang mudah difahami oleh masyarakat dan mudah difahami oleh wartawan. Perkara ini memang susah sebab research science ni memang complicated. Kita selalu menggunakan technical jargon, medical jargon. Jadi experts memang tidak biasa menggunakan bahasa biasa. Tapi di sinilah komunikasi sangat penting dan cabaran ini patut ditangani dengan berkesan sekali supaya wartawan mendapat informasi yang betul, supaya informasi itu tidak diinterpretasi dengan salah. Dan ini bukan saja dilihat cabaran untuk media juga ya, khususnya orang ramai juga melihat banyak fake news dalam social media dan sebagainya. Agak susah untuk membezakan apa yang betul dan apa yang tepat, dan ini juga meliputi semua termasuk dalam media dan juga orang ramai dan sebagainya. Dan macam mana lihat dari segi peranan yang dimainkan oleh pakar-pakar sains. Contoh, inilah tujuan kita mengadakan webinar ini. Kita mahu mengemukakan fakta-fakta sains, kita mahu mengemukakan perspektif daripada pakar-pakar berdasarkan fakta dan juga bukti yang ada. Jadi peranan dimainkan oleh pakar-pakar sains seperti anda semua, dan juga cabaran bagi menangani isu ini, dan bagaimana Dr. Maha melihat situasi ini. Seperti yang saya katakan, cabaran pertama ialah saintis memang tidak biasa menggunakan bahasa biasa. Mereka memang selalu communicate with the peers. So mereka selalu berkomunikasi dengan para saintis lain, doktor selalu berkomunikasi dengan para doktor lain. Jadi di sinilah sebagai seorang sains communicator, apa yang saya harapkan di Malaysia ialah supaya lebih banyak lagi media training untuk saintis diadakan di institusi seperti research institutes dan juga university dan juga di hospital. Dan science communication training ini amat penting untuk saintis. Jadi saintis perlu lebih membiasakan diri mereka untuk berkomunikasi dengan wartawan dan juga dengan masyarakat umum. Bagi saya sebagai seorang saintis, tanggungjawab mereka tidak berakhir dengan membuat penyelidikan ataupun dengan menerbitkan journal papers. Tanggungjawab mereka juga patut terhadap masyarakat umum. So, cabaran untuk membiasakan diri mereka untuk berkomunikasi dengan orang awam dan juga untuk menterjemahkan research kepada layman language itu mesti ditangani oleh para expert. Mungkin ini juga boleh menjadikan satu norma baru ataupun cabaran bagi peluang bagi saintis untuk tampil ke hadapan pasca PKP ataupun ketika COVID-19 dan juga selepas ini juga berkenaan dengan apa saja isu berkaitan sains. Dan bercakap tentang kebiasaan baru, pastinya Ramadan dalam PKP ini juga dikira satu kebiasaan baru ya. Tidak lagi bazar dan buffet Ramadan yang selalu menjadi kebiasaan. Jadi mungkin persoalan bagi Dr. Zubaidah Jamil Osman. Bagaimana melihat rakyat Malaysia dapat adaptasi kepada perubahan ini? Hari ini hari kedua Ramadan. Jadinya saya rasa hari Ramadan berlaku pada minggu kedua atau minggu ketiga PKP. Jadi saya rasa ramai rakyat Malaysia dah sedikit sebanyak bersedia untuk ni. Tapi memang ada kebiasaan baru lah sebab Ramadan tu sendiri adalah sebab it's like a perayaan already kan. Jadi bazar tak ada, bazar Ramadan tak ada, buffet, hotel pun tak ada. Okay, and apart from those food, selain daripada makanan-makanan tu, di bulan Ramadan tu kita ada satu ibadat khusus ya, yang dinamakan solat tarawih yang diadakan di masjid. Dan ini adalah antara masa-masa di mana masjid adalah masjid menjadi penuh bahkan Muslim orang Malaysia pergi ke masjid. Jadi yang kebiasaan baru ialah orang umat Muslim actually melakukan ibadah di rumah. Dan banyak perkara dalam tu sebab dia perayaan jadi dia melibatkan ramai orang. Sebenarnya di bulan Ramadan juga dia ada selepas tarawih tu ada late supper, like scoring. So everyone's like catching up with each other. Kita macam cakap dengan kita berborak and whatnot. So we don't do that anymore. Sekarang ni sebab semalam kita
kita lakukan benda yang baru kita online, everyone buka puasa tengok each other macam tu. And then the other one is Ramadan. Kalau kita tengok Ramadan kita satu masa di mana sales akan berlaku. Sales di Saudi. So ramai orang shopping Ramadan untuk festival raya dan ini tak berlaku tahun ni. Ya. Okey. Tapi Sulin, saya juga nak mengatakan bahawa walaupun bazar Ramadan tidak berlaku, saya rasa ramai peniaga-peniaga kecil melakukan online dan dia ada WhatsApp group di mana kita cubalah support juga walaupun cuba sokong juga dengan membelilah juga walaupun tak ada betul-betul bazar Ramadan secara fizikal. Jadi ini norma baru dalam erti kata konteks Ramadan lah ya. Banyak kita sudah tentu norma yang baru online dan juga mungkin GrabFood dan sebagainya. Tapi kita lihat di konteks PKP ini, kita sudah masuk lebih sebulan ya, right? Malaysia duduk di rumah bagi tempoh PKP dan barangkali ini juga dikira, pasti ini satu kebiasaan baru. Bagi saya tidak pernah duduk rumah begitu lama. Tapi tengok lepas 30 hari macam still survive, okay lagi. Tapi bagi rakyat Malaysia dan juga individu yang duduk di rumah dengan lanjutan PKP ini lagi dalam tempoh PKP yang agak panjang ya, apa kesannya kepada kesihatan mental, psikologi dan juga emosi, doktor? Okey. Bagi saya bila kita bercakap pasal psikologi ni, kita cakap pasal kesihatan mental dan juga tingkah laku. Okey. Dan bila berkata pasal mengenai PKP, kita tahu ada kesan psikologi jangka pendek dan jangka panjang. Okey. Kita dah masuk PKP fasa 4, betul ke? Keempat saya sekarang ni. Ya, fasa keempat. Okey, fasa keempat ni. Di mana fasa 1, 2 ramai yang masih mempunyai masalah untuk menyekolahkan diri. Okey, dengan norma baru ya, macam selalu dia pagi-pagi pergi kerja, hari ni now they have to work at home. Okey, bekerja dari rumah dan dia kena kena cari masa yang sesuai. Minggu kedua, minggu ketiga dia masih berjalan. Jadi saya rasa jangka masa panjang untuk mereka yang mempunyai resource untuk mempunyai sumber yang cukup untuk mengadaptasi atau menyelesaikan diri dalam suasana ni, saya kira ada cabaran mungkin tidak seburuk atau seteruk orang yang punya cabaran atau tidak punya resource tertentu ya. Saya kata sumber tu maksudnya sumber kewangan, sumber kalau bekerja dari rumah sekarang ni kita bekerja dari rumah, kalau demand yang diberikan adalah seperti juga bekerja di office, jadi dia akan memberikan tekanan kepada pekerja ya. Kerana kalau kita bekerja di rumah sekarang ni untuk wanita lah ya, untuk ibu-ibu terutamanya. Sekarang kita bekerja di rumah dengan anak 3 orang, dengan perlu sediakan makanan 3 kali sehari dan kena kemas rumah, basuh baju and everything. So semua kena buat dalam waktu masa yang sama. Jadi dia beri tekanan lebih kepada setengah population lah, setengah orang ya. Okay. Now saya belum lagi masuk kepada kes-kes di mana rumah bukan tempat yang selamat Saya belum masuk kes-kes penderaan ataupun domestic violence when the house is not the safest place for these people. I'm not going to go into that. Saya tak akan cakap pasal itulah because itu satu perkara yang lebih spesifik lah. Okay. Now COVID-19 ni, COVID-19 ni memberikan secara umumnya memberikan satu jenis kerisauan berpanjangan yang kita tak ada jawapan. Okay? Bila PKP ni dilanjutkan, setengah orang mempunyai persepsi dan ini is it gonna be worse. Ini dia macam a lot of what ifs. Kalau kita ada kerisauan ni, kita tanya what if, macam mana kalau. Okay? We ask like what if I got it, what if like this. Okay? Kalau orang punya kerisauan yang tinggi, okay? Saya selalu beritahu saya punya orang yang menanyakan tentang ni, saya selalu berkata kita perlu ada kerisauan yang cukup untuk melindungi diri kita dan cukup untuk menjaga keselamatan diri kita. So you have to have enough anxiety and worry to wash your hands,
to wear your mask, okay, to protect yourself, untuk melindungi diri kita. Tapi kalau kerisauan yang berlebihan tu yang menjadi masalah lah. Sebenarnya kesan panjang, jika informasi ini tak sampai kepada orang tertentu, mungkin dia akan mengalami kerisauan yang berkepanjangan. Okay? Jadi apabila kita risau berpanjangan, dia boleh kesan pada tingkah laku kita. Setengah orang lebih cepat marah, setengah orang tak boleh tidur, okay? Setengah orang dia restless lah, dia macam restless, boleh buat kerja dan sebagainya. Jadi kalau perubahan yang signifikan kepada tingkah laku yang signifikan, perlu dirujukkan kepada pakar tertentu lah, pakar psikatri atau psikologi lah. Yeah? Dan mungkin Dr. Zubaida, sebelum itu kita mahu tanyakan soalan, launch silakan undi, tanyakan apakah tekanan utama yang dihadapi oleh peserta kita pada hari ini. Adakah berkenaan dengan isu keuangan, adakah sebab rasa sunyi, adakah seperti mana doktor katakan tadi, rasa ketidaktentuan, resah, apakah ketidaktentuan selepas PKP ini, dan ataupun seperti mana juga tanggungjawab rumah yang bertambah selain daripada work from home, kena add on lagi kerja-kerja rumah, kena cuci baju dan jaga anak dan sebagainya, dan kita sedang mengumpul jawapan dan kita akan bincangkan dalam sedikit masa lagi, beri sedikit masa. Dan ya, seperti mana doktor kata tadi, mungkin perkara tentang topik penderaan dan sebagainya itu mungkin terlalu spesifik dan kita akan memberikan ruangan yang seterusnya mungkin anda kita boleh dapatkan mungkin perspektif doktor menerusi jawapan bertulis dan kita akan wawarkan dalam Science Media Center Malaysia.com. Dan kita tengok keputusan daripada undian pada ini, apakah tekanan utama yang dihadapi oleh peserta kita. Kita melihat ya, ada macam agak mix, tapi kebanyakan rasa ataupun hampir separuh rasa resah menghadapi ketidaktentuan selepas PKP. Dan ini diikuti dengan 33% resah tentang isu kewangan dan juga tanggungjawab rumah bertambah dan akhir sekali rasa sunyi. Dan mungkin boleh kita teruskan tanya dari segi mungkin yang rasa segi, sebab ini isu yang agak berat ataupun agak sensitif tentang tentunya segi kewangan, sebab ramai rasa tertekan dari segi kewangan, ekoran hilang punca pendapatan akibat PKP. Macam mana kita nak mempersiapkan diri dari segi psikologi dan mental bagi menghadapi ketidaktentuan ketika PKP ini dan juga selepas PKP tamat, Doktor? Okey, kalau ketika PKP ni Sulin, saya rasa sangat terbatas lah, sebabnya hanya individu tertentu yang boleh pergi keluar bekerja kan, yang essential, yang servis-servis yang yang penting kan. Okey, artinya sangat terbatas untuk mereka yang bekerja sendiri ataupun yang bekerja tak tetap ya, bukan bergaji tetap untuk keluar bekerja sekarang. Okey, jadi sebab itulah saya rasa kerajaan mengeluarkan BPN atau rangsangan ekonomi untuk membantu mereka. Tapi yang setakat saya ketahui ada juga yang tak lulus untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya. Kalau Sulin dan panelis lain aware, ada banyak GO yang quite aktif, yang agak aktif untuk memberikan derma dan sumbangan kepada golongan-golongan ini. Ya. Dan saya nampak saya adalah salah satu seorang sukarelawan MLC Malaysia, dan kita tengok ramai, kita cuba link ada orang call kita, sebab Malaysia ada hotline, kita cuba linkkan kepada bantuan-bantuan ini. Ya. Bercakap tentang selepas PKP, saya rasa bagus kalau what kita kena fokus pada apa yang kita boleh buat. Because if we focus that things beyond our control, yang luar kawalan kita, we not getting anything. Buatkan kita lebih risau. Okay. So what is it within the control that we can do for ourselves, yang dalam kawalan kita yang boleh kita lakukan pada diri kita sendiri. Okay. Satu, saya kata kita mungkin saya katakan tentang perancangan. Okay. Perancangan tentang apa yang boleh berlaku selepas ini. Ya. Saya rasa ramai masyarakat Malaysia tak tahu ada bantuan tertentu yang diberikan oleh kerajaan atau badan tertentu yang boleh digunakan untuk memulakan sesuatu lah, ya, perniagaan ke ataupun apa ya. Mungkin cuba cari resources ni,
cari semua sumber ni. Dan keduanya ialah so bermula berbincang sama isteri dan tentang apa yang boleh kita lakukan selepas ni. Okay. Yang kedua cari sumber, yang ketiga ialah expectation. Okay. Kita rasa kita kena letakkan jangkaan atau ekspektasi kita yang realistik sekarang ni. Belanjaan yang baru, new normal. You know, like kalau kita rasa saya bercakap lebih kepada orang yang mereka yang tak bergaji tetap lah sebab saya rasa semua yang bergaji tetap lepas ni pergi kerja macam biasa, pergi bekerja balik lah kan. Okay. Yang tak bergaji tetap saya rasa kita kena match kita punya keadaan semasa dengan expectation dalam hidup kita. So kalau kita sebelum ni, itulah orang kata kalau sebelum ni kita ada 2-3 kereta, mungkin kita nak buat sesuatu tentang itulah dengan match yang sesuai dengan kadar kemampuan kita sekarang. Dan juga itu ialah saranan oleh Dr. Zubaida. Dan mungkin dari segi selepas tamat PKP ni juga kita masih perlu mengamalkan penjarakan sosial, tidak boleh kerap di rumah, tak digalakkan bersalaman. Bagaimana untuk kebiasaan baru ataupun norma baru ini dapat diterima oleh orang ramai dan macam mana mereka perlu bersedia dengan perkara ini? Sebenarnya saya suka definisi Datuk Amar tadi. Dia kata tanggungjawab sosial untuk tanggungjawab dan tanggungjawab kita untuk melakukan sesuatu untuk melindungi diri kita dan orang lain kan. Okay. Jadinya di manusia ni sebenarnya kita akan lakukan sesuatu apabila kita dapat satu manfaat daripada, we are more likely to repeat that behavior if we have the consequences of the behavior. Okay. Jadi mula-mula nak buat mungkin susah because sesuatu yang belum biasa. Lagi satu kita selalu suka benda yang kita dah biasa kan. Sekarang belum biasa. Now it's a step to membiasakan diri. So you got a condition. Psychology say you have got to condition yourself. Okay. Boleh ke? Boleh. So you kena condition yourself. Ajar diri kita untuk biasakan tentang ni Dan physical, Sulin. Penjarakan sosial, you still can socialize. This and so. Kita masih lagi like we are socializing now, you know. So we can bring up our parents, kita masih telefon kawan-kawan, telefon saudara mara dalam keadaan PKP ni. So sebenarnya hanya penjarakan fizikal yang penting kat sini. So komunikasi sekarang ni excellent, cemerlang, kita masih lagi boleh berhubungan telefon, even video call Saya macam selalu terfikir kalau MCO ni terjadi 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, saya tak tahu macam mana COVID-19. Mungkin lebih mencabar saya rasa Sebab sekarang saya rasa saya lebih berhubung dengan mak saya lebih kepada video call sekarang ni. Dan dapat rasa kerinduan semua sama, tapi bila kita tengok muka tu dah terubat sikit kerinduan. Jadinya kita boleh lakukan ni And social media memberikan peranan yang penting dalam ni. Social media saya rasa di awal di mana kita di awal COVID-19 ni, di mana kita menggalakkan masyarakat tidak menjabat tangan and everything. Ada orang menggunakan isu agama Dia kata ini this is not So sometimes people use this, orang gunakan isu-isu ni. Maaf, tadi macam ada lost signal sikit. Boleh ulang tadi apa yang dikatakan tadi tentang isu agama tu? Okey. Mula-mula pada permulaan peringkat yang kita memperkenalkan tidak menjabat tangan, like the new way of introducing yourself. Ada orang tertentu, ada masyarakat tertentu, kumpulan tertentu yang menggunakan isu agama kepada ni. Sebab mereka mengatakan agama kita bersalam, like hugging each other. Okay. Jadi, social media kena melakukan, kena mainkan peranan untuk mengajar kenapa. Okay, yang perlunya penjarakan fizikal ni. Tak berapa dengar, tapi nanti kita akan dapatkan jawapan bertulis sebab ada poin yang penting di sana. Ini adalah teknologi juga. Dan mungkin kita teruskan dengan undian ketiga. Apakah yang
dirasakan kebiasaan baru paling memberi kesan kepada peserta ataupun orang ramai? Adakah kebiasaan baru artinya kerap basuh tangan, adakah ia memberi kesan kepada anda ataupun amalkan penjarakan sosial ataupun tidak boleh kerap keluar rumah ataupun elakkan perhimpunan massa. Ini adalah contoh-contoh orang kata norma baru, tapi apakah antara norma baru ini yang memberi kesan paling orang kata paling besar kepada anda selepas PKP ini ditamatkan? Pastinya semua ada akan memberi kesan, tapi apa yang paling memberi kesan lah orang kata. Dan kita akan berkongsikan result poll ini. Okay. Dan saya ingin berkongsi di sini ya, antara kebiasaan baru paling berkesan kepada anda. Majority menjawab tak boleh kerap keluar rumah. Itu lebih 60%, diikuti dengan amalkan penjarakan sosial, elak perhimpunan massa, dan paling tak berkesan adalah kerap basuh tangan, sebab rasa itu pun memang kebersihan kendiri yang perlu dilakukan bila-bila masa juga. Tapi saya rasa tak boleh keluar rumah itu adalah paling memberi kesan yang paling besar ya. Dan ini agaknya macam mana doktor? Kita perlu kena terima jugalah begitu. Kita kena terima kebiasaan yang baru. Ya. Ada banyak juga website yang memperkatakan tentang for those untuk mereka-mereka yang ada sumber-sumber tertentu. Sebab saya tengok ada dua jenis golongan. Satu golongan yang macam bored, macam apa? Jemu bosan, all these things. Satu. Nombor dua, overwork. So many things to do. Okay, with the MCO ataupun PKP ni. Yang PKP ni dia stress sebab banyak kerja, yang terlalu banyak kerja, overwork ataupun overload of work ni, dia banyak tugas-tugas tertentu, and selalunya dia ada di kalangan wanita bekerja lah. Okay. Yang satu lagi ni macam di kalangan remaja atau kanak-kanak di mana mereka bosan. Okay. Secara natural Dr. Amar tahu lah, secara natural ni anak-anak ni suka bermain dan dia perlukan space yang luas. Sebab tu satu rancangan saya ulas tentang kesan MCO terhadap PPRT perumahan rakyat, projek perumahan rakyat di flats. Kesan dia lagi tinggi sebab kanak-kanak tu boleh main kat koridor je. Yeah. So dia bergantung kepada keadaan rumah dan juga bergantung kepada sekreatif mana ibu bapa untuk memberikan aktiviti kepada anak itu. Okay. Ya, terima kasih doktor, dan pastinya kita dalam berita-berita yang banyak kita dengar, sedikit berita baik lah ya. Baru-baru ini Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Norisha memaklumkan Malaysia kini berada di fasa pemulihan ya, di mana jumlah pesakit pulih lebih separuh daripada keseluruhan kes COVID-19. Dan sepanjang minggu ini juga kita melihat ya, banyak kes menurun kepada 2 angka dan diharapkan minggu-minggu mendatang akan turun lagi ke single digit. Jadi Dr. Amar, adakah ini bermaksud kita sudah boleh bergembira, boleh menarik nafas lega? Saya rasa kita kena faham Sulin apakah tugas Perintah Kawalan Pergerakan. PKP punya tugas ialah untuk mengkawal wabak yang sedang berlaku sekarang. Tapi apa PKP buat ialah menolak atau menangguhkan wabak kita ke masa hadapan. Wabak itu belum hilang, sekadar kita kawal wabak itu sekarang menambah kita dan kadar kita sudah turun. Dan apa akan berlaku jika kita tidak berhati-hati, wabak itu akan balik sebagai satu gelombang kedua dan ketiga yang mungkin lebih besar dari dulu. Tetapi apa kita juga tak faham, setakat sekarang walaupun wabak itu dikontrol, masih ada spread dalam komuniti. Maksudnya virus itu masih sedang pergi dari satu orang ke orang lain dalam komuniti. Biasa bagi sedikit bukti dari data, jika kita lihat kepada surveillance KKM buat surveillance kepada ILI dan SARI, inilah pesakit yang ada influenza-like symptoms atau sakit paru-paru, dan mereka buat di 14 sampai 19 hospital seluruh Malaysia dan klinik. Dan dalam 2 minggu yang lalu, ada 33 pesakit yang dikenal pasti COVID positif. Ini semua pesakit yang tak ada link dengan mana-mana kluster ya. Maksudnya ini unlinked patient dalam community sahaja. Juga jika kita lihat kepada data dari Kerajaan Selangor yang buat sekarang
ujian dan kajian kepada masyarakat mereka, utamanya yang lebih tua. Dia buat random testing pada orang tua. Dia nampak bahawa ada 7 di antara 3,000 lebih yang dites yang positif. Ini juga orang yang tak ada link dengan siapa-siapa. So, dua data yang menunjukkan kita, walaupun kita dah kontrol wabak ini, tapi masih COVID-19 sedang pergi dari satu orang dari orang, low grade spread in our community. Juga kita tak ada banyak data tentang 5 sampai 6 juta masyarakat pekerja asing yang dalam negara kita. Itu macam tengok apa yang berlaku dalam Singapura, kita juga membimbang bahawa itu juga boleh menjadi satu kluster yang besar. Untuk saya tengok pada kematian, dan kita ada 96 kematian. Biasanya satu kematian boleh dianggap untuk 100 orang COVID. So maksudnya 96 kematian maksudnya 9,600 COVID positif, walaupun kita hanya ada 5,000 lebih. Tapi 9,600 ini bukan sekarang, tapi 4 sampai 6 minggu sebelum ini. So 4 to 6 weeks ago, we had about 10,000 COVID positive patients. That's the number that's really out there. So walaupun kita dah kawal wabak itu, tapi masih belum tak boleh kita relax. Jika kita relax, kita let down our guard, saya rasa kita akan balik kepada macam Italy atau United States yang berlaku sekarang. Dan ramai yang mungkin tak dapat membayangkan ya apa yang mereka bakal tempuhi jika PKP ni tamat. Mungkin Dr. Amal boleh beri bayangan ataupun senario apakah yang bakal berlaku selepas PKP. Adakah selepas ini kita masih perlu mengamalkan penjarakan sosial, tidak boleh keluar rumah, tak boleh bersalaman. So juga bagaimana norma ini dapat diterima oleh masyarakat dan macam mana perlu bersedia untuk perkara ini? Saya rasa PKP tidak boleh dilonggarkan serta-merta. Dia akan dilonggarkan sedikit demi sedikit. Bukan sahaja kita rasa bahawa besok kita balik kepada kehidupan kita dulu. Saya rasa tidak boleh. Apa kerajaan akan buat ialah kita akan tengok zon-zon hijau itu dan di sana dia akan longgarkan itu sedikit dan dari taraf ke setaraf. So saya rasa semua strategi pencegah masih penting. Pertama, tadi saya nampak poll tapi saya tak setuju dengan poll tu. Saya rasa yang penting sekali ialah penjarakan fizikal. Saya tak berapa suka penjarakan perkataan sosial tu. Macam Dr. Zubaida cakap tadi. Saya rasa penjarakan fizikal ialah perkataan yang lebih bagus. Dalam bahasa ini, safe physical distancing. Itu yang penting sekali. Maksudnya, bila PKP sudah berhenti, janganlah kita balik makan di kedai mama, berkumpul-kumpul dengan kawan, bersebar-sebar macam tu. Macam hari ini saya nampak dalam surat khabar Star satu gambar pegawai polis kita yang kerja begitu kuat sedang berbuka puasa semalam. Tapi mereka duduk meja yang kecil, 6 orang, buka mask, semua makan bersama. Saya rasa itu amat bahaya dan kita tak boleh balik kepada jenis perkumpulan sosial macam itu. Kedua, saya rasa memang kita kena duduk rumah lebih, jangan kita keluar, jangan kita pergi pelancongan dan pergerakan yang tidak penting. Ketiga, saya rasa untuk saya, bila orang keluar, pakai mask penting. Kerana saya rasa ada sedikit bukti bahawa mask boleh kurangkan kita punya droplet, kita punya saliva droplet pada orang lain. Saya rasa cuci tangan dan disinfection masih penting kerana kita akan pegang banyak surface bila kita keluar, doorknob, lift surface dan sebagainya itu. Dan saya rasa satu yang jangan kita lupa, tolong melindungi orang tua. Orang yang lebih dari 60-70 tahun dan juga orang yang ada penyakit kronik, kita mesti melindungi dia. Mereka saya rasa mesti menjauhkan diri dari masyarakat lebih dari orang yang muda. Sebagai kesimpulan saya rasa untuk saya anggap semua orang di luar ialah COVID positif. Saya hidup macam tu. Saya rasa lepas MCO kita kena hidup macam tu. Anggap semua orang yang you nampak yang bukan keluarga you ialah COVID positif dan ambil langkah pencegah yang sepatutnya. Dan macam mana melihat dari segi strategi terbaik untuk kita keluar daripada PKP ini? Apakah faktor yang perlu diberi perhatian sebelum tamat PKP? Kita tahu bahawa Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham ada menyebut 6 kriteria untuk dipertimbangkan sebelum PKP tamat, termasuk kawalan sempadan dan juga kawalan pergerakan, dan kriteria lain seperti mana kita katakan tadi, norma baru termasuk
penjarakan sosial ataupun penjarakan fizikal, kerap cuci tangan dan mengelakkan perhimpunan massa. Jadi sejauh mana kita telah memenuhi kriteria itu setakat ini? Saya rasa kriteria itu datang dari WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dan juga dalam kriteria itu juga ada pensediaan health system kita, kesihatan kita. Ada mereka sedia, adakah mereka cukup ujian, adakah mereka ada kebolehan untuk dapat contact tracing. Dan saya rasa tengok 6 kriteria itu, saya rasa kita ada 4 kelemahan sekarang. Pertama, saya rasa kita di ujian masih tak naik pada taraf yang sesuai. Kita mesti bekerja kuat untuk menaikkan taraf ujian kita supaya bila kita sangka ada outbreak di sana, kita kena pergi sana terus dan test banyak orang. Kedua, saya rasa kapasiti kesihatan, pegawai kesihatan kita. Kita tak faham bahawa sekarang pegawai kesihatan kita semua exhausted. Mereka dah penat dah. Kita semua rehat di rumah. Tapi mereka kadang-kadang tak balik rumah pun. Ada pegawai kesihatan tak belum lagi lihat anak untuk 5-6 minggu. Takut nak bawa kuman balik ke rumah, virus balik ke rumah. So mereka dah penat pakai N95 mask, pakai PPE, penat hari-hari. So saya rasa bolehkah mereka menghadapi cabaran bukan sebulan, bukan 6 bulan, 1-2 tahun yang akan datang. So saya rasa mesti invest ke dalam pegawai kita. Ketiga, saya rasa masih belum masuk dalam minda dan prinsip masyarakat awam tentang semua benda yang kita sedang berbincang, pencegahan. Saya rasa tak boleh bahawa 50% sahaja Malaysia yang tanggungjawab atau 70% atau 90%. Saya rasa untuk mencegah dalam prinsip WHO, hampir semua orang masyarakat kena ikut dan bertanggungjawab bersama. Dan saya rasa ini masih belum masuk dalam fikiran dan tanggungjawab kita. Akhir sekali, saya rasa satu kelemahan walaupun tidak besar tapi membimbangkan saya adalah contact tracing. Bila kita nampak satu orang yang COVID positif, kita kena cari semua kontak dia. Biasa bagi bandingan, dekat Wuhan, mereka ada 9,000 orang yang tugas mereka satu saja, contact tracing. Dekat New York sekarang, susah mau cari 150 orang pun dia buat contact tracing. Begitu ketara perbandingan ini. So saya rasa Malaysia pun kena naikkan contact tracing kita, dan saya suka apa berlaku di Singapura, mereka gunakan army dan orang awam untuk menjadi pegawai mereka untuk buat contact tracing pada masa. So saya rasa itu 4 kelemahan sekarang untuk kita keluar dari PKP. Jadi melihat kepada situasi semasa, agaknya berapa lama lagi tempoh masa diperlukan sebelum kita dapat keluar dari PKP? Agaknya ini persoalan yang bermain di fikiran ramai orang, dan juga saya fikir kalau tidak silap belum ada negara lain yang ada lagi exit strategi ataupun strategi keluar lagi untuk keluar dari lockdown, ya Doktor? Sulin, itulah magic question lah. Saya tak ada siapa yang boleh jawab. Hanya Tuhan tahu sahaja benda itu, dan saya selalu perhatian saya kepada Tuhan untuk tahu apa yang jawapan dia. Tapi saya rasa ada 2 jenis cara yang berlainan. Satu negara yang berlainan dari seluruh dunia adalah Sweden. Sweden tidak menggunakan apa-apa lockdown yang keras. Dia gunakan soft lockdown. Semua orang tua, orang chronic disease kena diasingkan. Jangan kita terlalu berkumpul sosial, tapi sekolah masih buka. Pekerja masih boleh pergi bekerja, dan mereka sedang eksperimen dengan cara itu. Tapi lain kita semua takut nak buat cara itu pasal kematian akan jadi banyak dengan cara itu. Untuk pandangan saya rasa kita akan kurangkan PKP pelan-pelan dalam 2-4 minggu dari sekarang. Saya rasa 4 minggu mungkin lebih kemungkinan, mungkin 6 minggu pun. Tapi itu macam cakap tadi, bukan serta-merta tapi sedikit demi sedikit. Tetapi kita akan hidup dengan cara-cara pencegahan ini untuk 1-2 tahun. Orang tak faham tu. We will see carrying on this sort of prevention measures for 1-2 years. So kita akan balik kerja, ya memang. Tapi kita tak akan balik kepada norma dulu. Kita akan balik kepada norma barulah. Jika kita tak melakukan itu, gelombang yang kedua akan lebih dahsyat dari gelombang yang pertama. Dan orang yang kita tak sangka yang kita akan hilang ialah orang tua kita, orang yang kita kasih, dan dalam rumah kita lah. Jika saya cakap bahasa Inggeris, saya rasa jika kita tak menjaga-jaga dan berhati-hati bila kita exit tu, saya rasa semua Malaysian, every Malaysian experience one family member who dies from COVID
COVID-19. I don't want that, but kita tak nak happen. So saya rasa kita hanya boleh extrajudicial dengan sedikit demi sedikit. Saya rasa ada negara yang sudah mencuba. Hari ini UK dah announce bahawa dalam beberapa minggu you boleh jumpa keluarga you sahaja. Maksudnya Dr. Zubaida sekarang boleh jumpa mak dia dan sebagainya itu. Tapi itu sahaja, bukan orang lain. So mereka akan relax sedikit demi sedikit. Yang kita bimbang semua ialah orang miskin. Orang yang tak ada pendapatan, orang yang mungkin akan mati pasal tak cukup makan. Saya rasa itu jangan kita biar dilakukan bila-bila masa. Ya. Dan juga saya dapat dari segi feedback daripada rakan-rakan dan sebagainya, ramai yang melahirkan kegusaran tentang keselamatan anak-anak mereka apabila kembali ke sekolah selepas PKP ini. Mungkin apakah, saya tahu sebab Dr. Amar banyak tulis SOP dan juga guidelines tentang usaha-usaha untuk menangani di peringkat sekolah, taska dan sebagainya. Apakah strategi mungkin ringkas yang dicanangkan untuk peringkat sekolah dan juga taska? Saya rasa susah nak jawab dalam peringkat yang kecil. Saya rasa bagus baca SOP. SOP itu ialah saya rasa 16 helai kertas bukan kecil dan boleh didapat di website NECIC, National Early Childhood Intervention Council, dan dalam 4 bahasa, Melayu, English, Cina dan Tamil. Tamil pun ada ya. So saya rasa yang kita garis panduan di sana ialah pertama mesti latih semua staf kita di sekolah dan di tadika dan di taska. Kedua, latih semua ibu bapa dan kanak-kanak yang akan datang ke pusat itu. Ketiga, fikirkan semua proses datang, duduk dalam kelas, pergi kantin, pergi tandas dan balik. Semua proses itu kena difikir dan ada syarat yang kena ikut untuk tiap-tiap proses itu. So saya rasa bukan kecil benda itu. Tapi satu benda yang penting sekali, kelas kena dikecilkan. Meja kena diasingkan. So saya rasa jika ada peluang, buat 2 kelas sehari. Susah untuk cikgu ya, buat 2 kelas sehari. Tapi itulah satu cara yang mungkin boleh kurangkan berapa banyak orang yang berkumpul sekali. Saya tak boleh berfikir 40 budak duduk satu kelas dengan satu cikgu. Itu saya rasa bahaya. Budak-budak itu mungkin tidak akan mati atau ada apa-apa penyakit yang kuat, tapi mereka akan membawa balik penyakit kepada bapa, mak dan datuk nenek. Dan ya pastinya kita juga akan menyiarkan mungkin jika boleh Dr. Amar boleh berkongsi SOP berkenaan dan kita akan juga siarkan ataupun upload di laman media ataupun laman website sciencemediacentermalaysia.com. Semua maklumat akan ada di sana dan juga butiran-butiran lebih lanjut tentang daripada pakar-pakar panelis kita yang lain juga. Dan mungkin saya ingin memberi sedikit masa untuk soal jawab. Kita ada beberapa soalan ditanyakan oleh peserta kita pada hari ini. Mungkin kita mulakan dengan soalan dari Mira Banu. Ini soalan ditanyakan saya rasa kepada Dr. Maha. It says, good evening, I recall that you've mentioned regarding encouraging the scientists to have a proper platform to convey the right verified message to the nation. So my question is, who is responsible for that in terms of gathering, recruiting, finding these scientists? And how do you think Malaysia are lacking in initiating or implementing such measure? Dr. Maha mungkin boleh menjawab soalan ni? Okay, kalau kita lihat sekarang di Malaysia ini memang tidak ada strategi untuk science communication. So it's not like an obligation for scientists to communicate science. What I would say is scientists ini sepatutnya satu obligasi itu mesti datang, it's top down. That means the government must say all scientists must use certain percentage of their grant for public communication. That is top down. The other one is bottom up, where scientists themselves must feel the obligation. Mesti ada tanggungjawab sebab penyelidikan yang mereka jalankan ini memang duitnya datang dari duit taxpayers money ya. Jadi mereka ada obligation untuk memberitahu orang ramai apakah yang mereka lakukan. Jadi setiap saintis itu patut berasa tanggungjawab dari mereka sendiri yang mereka patut communicate science ataupun research. Dan pada masa sekarang kita bercakap tentang pandemik. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan pandemik itu, jadi kalau kita kata pandemik bererti expert yang terlibat dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan pandemik. Jadi virologist, epidemiologist, microbiologist. So mereka sepatutnya mesti communicate. So it has to come from within the scientists, it has to come from the institute, and I think MOSTI should play a big role
in getting scientists to communicate, and when it comes to doctors, then KKM have to play a big role in getting doctors to communicate. Dan mungkin soalan seterusnya, jawapan yang bagus Dr. Maha. Mungkin soalan ini ditujukan rasa kepada Dr. Zubaida yang bertanyakan tentang how about anxiety due to unproductive working from home? How to tackle it? Very good question. I think this is one of the, ini adalah salah satu golongan saya kata tadi yang tak tahu, tak ada yang boring kat rumah kan, okay. Now, it's like not productive because you're not productive, okay. So you gotta, get up and do something basically, ya. In psychology we call it behavioral activation, di mana kita mula untuk menyadari apa yang kita buat besok pagi, okay. So orang yang aktif, kan masyarakat Malaysia di Kuala Lumpur di mana kan dia macam aktif, okay. So pagi-pagi dia pergi taman-taman tertentu berlari. But ini tak boleh dilakukan sekarang, okay. Tapi saya suka kata dalam itu ada banyak indoor exercise yang boleh dilakukan, untuk membuatkan kita kekal bertenaga atau kekal fit, kekal sihat. Kita harus cuba untuk cari sumber-sumber ini. Ada banyak, memang banyak, okay. Even jalan setempat pun ada, untuk exercise, and enough to make you berpeluh dan rasa sihat, okay. Now kalau kita tengok, kalau kita dari pukul 8 sampai pukul 5 atau pukul 6, you keluar rumah mungkin dalam pukul 7 sebab KL ni memang selalu kena jam lah kan. So sebenarnya kita mungkin kita spend masa so now we are trying to actually convert that, bawa dia kepada rumah, okay. So dalam keadaan rumah ada variable atau benda-benda lain yang ada di rumah, ya. Cuma sekarang ni dalam masa minggu ketiga ni sepatutnya kita dah mula tahu, okay, mungkin hari pertama saya mungkin boleh katakan hari-hari pertama MCO tu kadang-kadang ada orang yang gembira, tak payah pergi kerja, tak payah traffic jam and everything, okay. Some people are happy with that, you don't need to go through the traffic, the very painful traffic jams or whatnot, okay. Tapi dah masuk minggu kedua dah macam restless tak buat. So kita come up with our own activities, okay? And activities yang rasa produktif lah, okay. Kalau you kerja, you come up with apa task yang nak buat hari tu, okay. And then prioritize apa task yang nak dibuat itu, yang nak dilakukan. Dari by look back, tengok balik, check balik senarai yang kita list, checklist yang kita buat, senarai yang kita buat tadi, apa yang kita nak lakukan, dan tengok dia kita dah achieve belum, kita dah capai ke belum, okay. That's one of the things that my lecturer last time said, before you go to bed, you kind of reflect on it, tengok balik apa yang kita buat hari ni can be beneficial to you and others, okay. Beneficial to you, you take care of yourself. Self-care very important. So now you find new recipes, laki perempuan ada recipes. There's a lot of things to do at home actually, okay. To benefit you and your others at home. Okay. Even my 7 years old, I dah ajar dia sapu-sapu, so that it can benefit you and others. Benefit you and your mama, of course your mother lah, myself. Alright. Terima kasih Dr. Zubaida. Mungkin soalan seterusnya, saya rasa mungkin ini soalan ditujukan kepada Dr. Amar, ya, oleh peserta Amelia Opendra yang bertanyakan, what is the final exit strategy? Jawab soalan cepu mas ni. Herd community via infection or via vaksin? Saya rasa herd immunity bukan strategi. Inilah destinasi yang kita nak pergi. Di mana lebih dari 70-an orang ada antibody dan orang lain susah nak dapat virus ini. Ada dua saja cara untuk pergi ke sana. Satu, banyak orang dapat infeksi. Itu apa yang Sweden sedang buat sekarang. Mereka cuba membenarkan orang muda mendapat infection. I think I saw one study just today, so suggesting that in Stockholm, in the city of Stockholm, 10% of people are already infected and are quite well, the younger ones. But they also have lost more than 1,000 people dying from the virus.
Strategi kedua ialah pakai vaksin. Tapi saya pernah dalam kerja saya menolong untuk mencipta vaksin dengue. Dan kita tahu begitu susah mencipta vaksin. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, kadang-kadang 15 sampai 20 tahun kita dapat vaksin. Manusia, masyarakat seluruh dunia harap dalam setahun akan dapat vaksin. Tapi saya rasa itu satu mimpi. Saya rasa 2-3 tahun pun susah mau dapat vaksin. Kerana kita nak vaksin yang pertama selamat, kedua berkesan, maksudnya antibody yang produce berkesan, dan ketiga lepas dapat vaksin bolehlah kita dapat license vaksin itu. Ada orang, will somebody keep it and not share with us? Bolehkah kita dapat production untuk keluarkan vaksin supaya semua dapat? Lepas tu siapa akan dapat dulu? Orang kaya ke VIP? Tahulah banyak negara itu akan berlaku ya. So saya rasa vaksin bukan satu cara yang senang untuk mendapat kita punya herd immunity target yang kita nak. So although I cakap 1 to 2 years, many people are thinking even longer than me, sadly. Dan mungkin soalan yang seterusnya mungkin dari segi ini komunikasi ya oleh Sean Sharif yang bertanyakan, why is the government not preparing people on what to expect in terms of new normal? It needs to be clearly communicated. Pandangan doktor bagaimana, Dr. Maha? Well, I'm not sure if the government is not communicating enough. Tetapi seperti yang saya katakan, sebarang krisis ini mesti ada communication strategy, a well-planned communication strategy. Now, let me digress a little bit. Dulu masa MH terjatuh dan hilang, we saw how communication was done. Now, this is where I feel Malaysia still does not see the importance of communication, or whether it's science communication or crisis and risk communication, dan tidak ada training. So saya rasa exit seperti yang Dr. Amar katakan, exit strategi ini amat penting, and seperti yang saya katakan, kesedaran dan pengetahuan sains di kalangan masyarakat kita memang rendah. So mungkin ramai lagi masa pandemic ini at the height also we still don't understand the risk of it, and still we see people going out, right? So what more bila exit strategy itu dah ada, masyarakat akan terus mereka akan ingat virus ini. You know, I was saying the virus will not magically go somewhere. The day that MCO is lifted, the virus is somewhere. It will still come back for the next 2 to 3 years. It will be. You see, polio. Memang kita ada case polio di Sabah. When WHO sudah pun, so long ago, WHO mengumumkan kita sudah tak ada polio di dunia. Polio is still there. So COVID is going to be there. And what I am thinking as a science communicator, bila MCO exit strategy ini akan diumumkan, masyarakat mungkin akan ada false perception yang semuanya sudah selamat, udara kita ni tak ada virus lagi, tidak virus itu memang mungkin tidak akan kembali, which is completely 100% wrong perception. So communication strategy memang amat penting, dan saya berharap pihak KKM akan ada communication strategy yang berkesan, effective communication sebelum kita mengumumkan exit strategy. Baik. Dan mungkin ini soalan yang saya rasa ada banyak soalan lagi, tapi saya rasa masa tidak membenarkan kita menjawab banyak sangat soalan, dan soalan-soalan lain akan kita mungkin pakar-pakar kita akan berikan jawapan dalam bentuk bertulis, dan kita akan paparkan dalam sciencemediacenter.malaysia.com ataupun di laman sosial media Facebook di SMC Malaysia dan juga di MHC. Dan mungkin ini soalan terakhir juga ditanyakan oleh peserta kita yang saya rasa mungkin boleh wrap up dari keseluruhan perbincangan ataupun webinar pada hari ini. Dia bertanyakan, adakah selepas MCO ini kita sudah tidak dapat kembali kepada kehidupan seperti biasa yang kita lalui sebelum ini? Ini macam in denial lah. Walaupun selepas COVID-19 telah dapat dihapuskan. Mungkin kita start dengan Dr. Zubaidah. Saya rasa jawapan ni banyak dihuraikan oleh Dr. Amar tadi, ya. Banyak dihuraikan oleh Dr. Amar tadi tentang balik kepada normal. Ini adalah keperluan ataupun kehendak kita, ataupun sesuatu yang kita nak, ya. So naturally secara semula jadi kita nak kepada apa yang kita alami sebelum ini, tapi kesihatan always number one. Okay, whatever it is, safety, kesihatan is selalunya yang patut diberi priority yang tinggi, ya.
So bagaimanapun kita pun tak percaya kita boleh duduk rumah sebulan. No one can, tak ada siapa boleh, no one can, we couldn't believe it. Even a week also you've never been at home for a week, right? Now sebenarnya kita dah berada rumah 30 lebih hari, sebulan lebih. Okay, so it means that we can do this, Malaysians, we can do this. Okay, so we sebenarnya kita dalam sesuatu, saya selalu percayalah dalam sesuatu kesulitan tu ada dalam satu kesulitan tu ada kemudahan yang Allah berikanlah, the God gives us, untuk kita cari apa kemudahan yang the God gives us. So kalau kita lebih objektif dengan apa yang kita nak sehari-hari, apa yang kita nak buat sehari-hari, dan walaupun dalam MCO, kita lebih rasa apa yang kita jalani lebih di MCO ni sesuatu yang produktif juga. Dan mungkin Dr. Maha nak jawab soalan ni as a wrap up. Okey, bagi saya nak menangani Sulin soalan ini dari segi yang berlainan. I'm not going to talk about social distancing or what, tapi saya berharap sains komunikasi ini akan dipertingkatkan. Saya berharap pihak MOSTI, pihak KKM, pihak MOE semua akan melihat sains komunikasi dengan satu in a new fresh light. Dan satu lagi ialah seperti Dr. Amal katakan tadi, vaksin ini bukannya senang, bukan 1 tahun ini kita boleh dapat vaksin baru. And I think politicians must understand this. We cannot get a new vaccine before the next election so that they can say I got a vaccine during my tenure. So this is not going to happen. And this is where, as a biotechnologist, as a microbiologist, and someone who supports biotech industry in this country, I hope that our politicians will see the need to invest into long-term research and development. It cannot be 6 months down the road, I want something out of the 50,000 that you gave the scientists. I really hope we see these new norms as well. Dan akhir sekali, Dr. Ma, saya tahu memang sudah jelaskan panjang lebar tadi, tapi mungkin ini sebagai cuma wrap up lah. Orang tanya adakah betul-betul tidak boleh kembali kepada kehidupan biasa walaupun selepas COVID-19 ini dihapuskan, Doktor? Boleh saya buat beberapa kenyataan, facts. Kenyataan pertama ialah pandemik ini tidak akan hilang. Tidak akan hilang dalam setahun kedua. So kita mesti ikut langkah pencegahan lama, bukan pendek. So biarlah kita terima kenyataan itu, jangan lari dari kenyataan itu. Don't have in English the ostrich position where we fool ourselves. Kenyataan kedua ialah ini tidak akan dimenang. Apa yang kita sedang melakukan tidak akan jadi bagus jika hanya separuh di antara masyarakat Malaysia ambil tanggungjawab. Macam cakap tadi, mesti lebih dari saya rasa 90%. Saya harap 100% semua orang Malaysia bertanggungjawab. Tapi jangan anggap sebagai separuh 50% kita akan menang benda ini. Tidak, kita perlu tanggungjawab semua orang. Kenyataan ketiga, you kena hidup sebagai semua orang di depan you, semua orang yang you jumpa dekat pasar, tempat kerja, di mana-mana, jalan raya, dalam bas, dalam LRT, ialah COVID positif. Kena hidup dengan cara macam tu. Dan ambil langkah untuk macam tu. Jika semua orang ada COVID, apa you akan buat jika orang depan you ada COVID? Akhir sekali, saya mau cakap sebagai healthcare professional, janganlah lupa kita be healthcare professionals. We can praise them, we can clap for them, that's not enough. I think as Dr. Maha talked about investing in research, I think kita mesti invest dalam healthcare system kita. Saya ada kerja sana lama, saya tahu bahawa investment kita tak cukup. Mesti kita bina lebih banyak hospital, menambah staff kita, menaikkan gaji nurse dan doktor-doktor muda, janganlah bagi kontrak pada doktor muda. So jangan lupakan health service kita, invest in our intensive care and our services we need because we need to menghadapi cabaran itu. Thank you. Terima kasih Dr. Amar dan juga kedua-dua dan juga Dr. Zubaida dan juga Dr. Maha kerana memberi jawapan-jawapan yang sangat bernas dan juga berkongsi pengalaman dan juga pastinya kepakaran anda dalam bidang dan persoalan yang semua orang nak tahu, persiapan untuk mendepani hidup selepas PKP. Dan nampaknya itu saja masa yang kita ada untuk webinar ini. Terima kasih juga kepada kita punya peserta yang menyertai kami di webinar ini dan juga yang menanyakan soalan. Dan sebarang soalan yang tidak terjawab di platform ini akan cuba dijawab oleh pakar panelis secara bertulis seperti dijanjikan dalam ruangan Sains Media Center Malaysia ataupun Media Sosial SMC dan juga MHC. Dan nampaknya itu saja, terus tinggal di rumah
kita lakukan yang terbaik untuk diri kita dan keluarga tersayang, dan jangan terlampau teruja kerana kita melihat 2 digit angka positif kes, tapi ini belum tamat lagi ya, kerana peperangan masih ada, dan kita terus saja bersiap siaga dan terus kuatkan kekuatan mental kita untuk menghadapi masa-masa yang mendatang ini, dan kita jumpa lagi di lain masa. Bye.